Okey, salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian, nampaknya isu rasuah untuk adun-adun di Sabah semakin hangat. SPRM dikatakan sudah pun mengambil keterangan. SPRM sudah dikatakan sudah pun menyiasat mereka-mereka yang dikatakan didakwa terlibat. Setelah itu, banyaklah suara-suara yang cuba untuk mengatakan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji G, Datuk Seri Haji G, Datuk Seri Panglima Haji G Manor, supaya meletak jawatan dan membubarkan membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Perlukah untuk Haji G, Ketua Menteri, letak jawatan? Saya kata belum perlu, tidak perlu. Bukanlah kita punya budaya, bukan budaya kita di Sabah. Setiap kali ada kes yang belum tentu siapa betul siapa salah, letak jawatan. Mungkin itu budaya di tempat yang lain, tapi di Sabah tidak begitu. Jangan jadikan budaya di tempat lain seolah-olah kita pinjam pula budaya dorang. Sebab budaya kita di Sabah berbeza. Jadi pada pendapat saya, Haji G belum perlu untuk letak jawatan sehingga dia dapati betul-betul bersalah, barulah. Tapi sekarang ini tiada pun. Dia punya video-video yang kena sebar itu pun hanya disebut nama dia, tapi tidak ada pun muka dia di sana. Lainlah dengan yang lain, itu memang ada nama, ada muka sekali. Jadi pada hemat saya, pada pendapat saya, Haji G belum perlu untuk meletakkan jawatan sebagai Ketua Menteri. Lagi pula, ini adalah hampir-hampir dekat-dekat dengan PRN. Jadi janganlah terburu-buru sangat untuk mau bubar pula. Kalau belum ada keperluan, jangan dulu bubar. Kalau belum yakin boleh menang, maksud saya boleh menang ni, belum yakin cukup persediaan untuk pilihan raya negeri, kalau belum ada persiapan, belum semua diatur, semua PDM, semua belum diatur, tempat mengundi, buat kajian tentang cuaca, perayaan dan sebagainya. Kalau belum ada kajian, pada hemat saya janganlah dulu terburu-buru, pelan-pelan, tenang-tenang saja. Bila sudah sedia, bubarkanlah. Tapi untuk letak jawatan, saya fikir janganlah, tidak perlu letak jawatan. Tidak perlu letak jawatan. Dan komen saya pula untuk pendapat sama ada siapa yang perlu ditangkap, yang pemberi rasuah ataupun yang menerima rasuah. Komen saya mudah ya tuan-tuan dan puan. Komen saya mudah. Semua yang bersalah patut untuk diambil tindakan. Sama ada pemberi rasuah, penerima rasuah, siapapun yang berkaitan, yang bersalah, yang ada berkaitan dengan makan rasuah, duit haram, salah guna kuasa, seleweng, semua perlu untuk diambil tindakan. Tak kiralah siapa, tak kiralah kau siapa, tak kiralah pangkat besar manapun, kalau bersalah tetap bersalah, tangkap tetap tangkap. Okey, jadi stand saya senang. Saya punya stand senang, iaitu untuk pendapat saya, sama ada Haji G perlu untuk letak jawatan atau tidak. Budaya kita di Sabah bukan budaya letak-letak jawatan, tidak. Budaya kita di Sabah adalah budaya untuk mempertahankan kebenaran. Jadi kalau betul, lebih baik Haji G mempertahankan diri dia lah. Pertahankan diri dan keluarkanlah semua fakta-fakta yang dia tidak berkenaan, dia tidak bersalah, tidak terkait pun dengan apa yang dorang cakap itu. Itu lebih baiklah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya SPRM telah mengambil
keterangan. SPRM telah mengambil keterangan daripada timbalan Ketua Menteri Sabah dan 2 lagi adun. Ini maknanya SPRM sudah pun bertindak dan SPRM akan menyiasat perkara ini. Wow, timbalan Ketua Menteri Sabah dalam bahaya, 2 adun lagi dalam bahaya. Oh, ini soalan yang cepu emas, soalan besar. Adakah mereka betul-betul terlibat? Adakah mereka benar-benar telah menerima rasuah, terlibat dalam skandal rasuah ini? Kita belum pasti, tetapi yang sudah pasti telah diterbitkan di Malaysia kini. SPRM ambil keterangan dari timbalan Ketua Menteri Sabah dan 2 adun. SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, telah pun memulakan siasatan ke atas video yang tular baru-baru ini yang melibatkan 2 adun Sabah yang didakwa telah terlibat dalam dakwaan rasuah. Didakwa telah terlibat dalam dalam dakwaan rasuah. Menurut maklumat yang diperolehi oleh Malaysia kini. Wow, ini semakin panas, semakin menarik perhatian dan semakin memuncak di kala PRN, Pilihan Raya Negeri Sabah, semakin menghampiri. Malaysia kini pada pagi ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merekodkan kenyataan daripada Wakil Rakyat Kemabong Rubin Balang nombor 1. Nombor 2, kemudian The Star pula telah melaporkan SPRM turut mengambil kenyataan timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Syahelmi Yahya dan adun Tempasuk Arsad Bistari. Wow, maksudnya sudah 3 nih. Rubin Balang. Lepas tu itu daripada Malaysia kini. Daripada The Star melaporkan SPRM untuk mengambil kenyataan timbalan Ketua Menteri Sabah iaitu Syahelmi Yahya dan adun Tempasuk Arsad Bistari. Pemberi maklumat mendedahkan klip rakaman 3 video yang didakwa membabitkan ketiga-tiga individu yang disoal siasat oleh SPRM itu. Terdahulu, Rubin Balang mengesahkan dia telah dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan melibatkan dirinya. Menurut Wakil Rakyat Kemabong itu, iaitu Rubin Balang, yang turut dipaparkan dalam rakaman tersebut, dia telah dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan yang melibatkan dirinya. Katanya SPRM telah memulakan siasatan ke atas saya dan berhubung isu yang tular itu. Terbaiklah SPRM. Saya rasa tidak sesuai untuk beri komen buat masa ini, katanya melalui message tag pada Malaysia kini, sambil menyatakan kenyataannya telah direkodkan oleh pegawai penyiasat semalam. Pengurusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah atau SEDCO yang dimiliki oleh kerajaan negeri itu berkata demikian ketika diminta untuk mengulas mengenai dakwaan rasuah tersebut. Dalam satu pendedahan, pemberi maklumat di sebalik rakaman video itu mendakwa Rubin telah menerima lesen cari gali. Rubin menerima lesen cari gali mineral arang batu pada tahun 2023 sebagai ganjaran kerana menyokong Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Lesen tersebut didakwa diluluskan kepada sebuah syarikat bernama Wawasan Pembangunan Desa Permai Sdn Bhd 14 Julai 2022 di mana pada waktu itu Rubin dikatakan memegang saham majoriti dalam syarikat tersebut. Turut didakwa bahawa kelulusan lesen itu merupakan satu bentuk konflik kepentingan kerana Rubin memegang jawatan bertaraf menteri selaku pengerusi SEDCO. Rubin didakwa ke jawatan tersebut pada 5 Disember 2020, kurang 3 bulan selepas memenangi kursi DUN Kemabong. Dakwaan ini adalah kesinambungan daripada video yang didedahkan oleh pemberi maklumat tersebut pada Rabu lalu yang menunjukkan Rubin mendedahkan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor memberikan 1 walaupun dia meminta 2. Malaysia kini telah menghubungi Haji Ji dan pejabat Ketua Menteri Sabah untuk mendapatkan respon terhadap dakwaan tersebut. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.